به ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, tuan-tuan sekalian bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama tuan-tuan sekalian kita duduk sekejap dekat dalam masjid pada malam ini lepas solat maghrib untuk sama-sama tuan-tuan sekalian kita melalui sesi R&R insya-Allah. R&R biasa dikenali sebagai rehat dan rawat. Maka tuan-tuan sekalian anggaplah sesi pada malam ini lebih kurang macam R&R. Tapi kalau R&R dekat hari ini tuan-tuan sekalian kita nak rehat sebab keletihan, betul? Dan kita nak rawat disebabkan kita mungkin barangkali mengantuk dan sebagainya. Tapi R&R di masjid lepas maghrib ni tuan-tuan sekalian, kita nak rehat sebab kita nak rehat dalam bentuk ataupun dalam satu situasi yang bermanfaat. Satu, yang kedua tuan-tuan sekalian kita nak rawat apa? Kita nak rawat hati kita. Kita nak Allah Subhanahu wa taala bantu kita rawat hati kita sebab kita tahu merawat hati ni sangat penting untuk puan sekalian. Walaupun orang nak tengok kita pada luaran, tetapi luaran ini takkan cantik kalau dalam tak cantik tu puan sekalian. Jadi kita nak rawat hati kita tu puan sekalian insya-Allah. Jadi saya tak berhajat nak panjangkan mukadimah saya pada malam ini, masa kita tak panjang pun tu puan sekalian. Jadi insya-Allah pada tuan-tuan sekalian pada malam ini kita akan sambung lagi perbincangan kita melihat secara menyeluruh juzuk amma ini. Dan seingat saya tuan-tuan sekalian, last kelas kita yang terakhir bulan lepas saya dah bentangkan pada tuan-tuan sekalian juzuk amma ni dipecahkan pada 7 bahagian. Dan kita baru sempat berbincang sampai bahagian yang keempat tuan-tuan sekalian, betul tak betul? Dan hari ini kita akan sambung bahagian yang kelima. Kalau saya boleh buat recap sikit tuan-puan sekalian, ada 7 bahagian, kita dah bincang 4 yang pertama ni tuan-puan sekalian adalah bahagian pertama cerita pasal berita hari kiamat. Bahagian kedua tuan-puan sekalian cerita pasal malaikat dan catatan amal. Bahagian ketiga adalah cerita pasal pertembungan di antara mukminin dan kafirin. Bahagian keempat juzuk amma ni adalah cerita pasal motivasi buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berbincang sampai nombor 4. Hari ni nak sambung nombor 5 tuan-puan sekalian. Okey, nombor 5 ni tuan-puan sekalian, seperti biasa tuan-puan sekalian, kita nak mulakan sesi tadabbur pada malam ini. Kita baca terlebih dahulu isti'adzah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua daripada syaitan dan iblis insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey, bahagian yang kelima juzuk amma tuan-puan sekalian, dia cover daripada surah yang ke-99 hingga surah yang ke-104. Okey, bahagian yang kelima tuan-puan sekalian boleh tengok daripada surah yang ke-99 sampai surah 104. Surah apa ni tuan-puan sekalian? Surah 99 adalah surah Al-Zalzalah, surah 104 adalah surah Al-Humazah. Jadi pada surah Al-Zalzalah sampai Humazah itulah bahagian kelima. Kalau tuan-puan sekalian masih ingat lagi kan perbincangan kita pada bahagian-bahagian sebelum ni, setiap bahagian ni dia ada kumpulan surah dia. Dia ada kumpulan surah dia. 1 ada kumpulan dia, 2 ada kumpulan dia, 3, 4 ada kumpulan dia masing-masing. Jadi kumpulan surah dalam bahagian kelima adalah daripada surah Al-Zalzalah sampai surah Al-Humazah. Maka tuan-puan sekalian ada berapa surah dekat dalam ni? Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Qari'ah, Takatsur, Al-Asr, Al-Humazah. Ada 6 surah dekat dalam bahagian yang kelima ni. Cerita pasal apa ni tuan-puan sekalian bahagian kelima? Bahagian kelima ni cerita pasal Yaumul Hisab, ataupun hari timbangan keadilan ataupun hari timbangan amal. Kalau tuan-puan sekalian tengok daripada surah Al-Zalzalah ni sampai surah Al-Humazah banyak berbicara tentang hari di mana manusia ditimbang segala amal perbuatannya. Cuba tengok surah Al-Zalzalah tuan-puan sekalian, ada tak cerita pasal Yaumul Hisab, hari pertimbangan amal? Ada tak dalam surah tu cerita pasal perkara ni? Ada tak? Khususnya tuan-puan sekalian pada 2 ayat terakhir, kalau kita hafaz surah Al-Zalzalah, 2 ayat terakhir ni ada cerita pasal Yaumul Hisab ni ataupun hari timbangan amal ni. Bila Allah sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa maksud ayat ni? Nak dengar juga daripada tuan-puan sekalian. Sebab 2 ayat terakhir surah Al-Zalzalah ni adalah 2 ayat yang sering kali disalah terjemahkan.
Seringkali disalah terjemahkan. Kenapa? Tuan-tuan sekalian, terjemahan ayat 2 ayat terakhir ni, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maksudnya faman ya'mal, ya? Tak ada. Oh, sebab bila sebut ramai salah terjemah, semua tak berani sebut dah. Jadi tuan-tuan sekalian, biasa orang terjemahkan 2 ayat terakhir ni, khususnya pada ayat second last tu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Orang biasa terjemah mengatakan, oh, sesiapa yang buat amalan sebesar apa, amalan kebaikan walaupun sebesar zarrah, maka dia akan dihisap. Ramai sangat orang terjemahkan macam ni, dan ramai orang memahami ayat itu cerita pasal benda tu, iaitu setiap amal kebaikan manusia, besar ataupun kecil kebaikan tersebut, maka Allah akan hisap. Ayat itu tuan-puan sekalian, 2 ayat terakhir Allah tak cerita pasal hisap sangat pun. Ya Allah nak bagi tahu antara babak sebelum berlaku hisap itu sendiri adalah semua amalan-amalan manusia itu yarah. Apa makna yarah? Yarah itu dipertontonkan. Jadi memang cerita pasal yaumul hisab, betul tuan-puan sekalian, tetapi Allah nak merakamkan dalam surah Al-Zalzalah what's happened, apa yang berlaku sebelum Allah hisab. Iaitulah tuan-puan sekalian, babak pertamanya adalah Allah bagi tahu setiap amal manusia itu akan dipertontonkan. Yarah itu datang dari perkataan ra'a. Ra'a ni maksudnya lihat. Jadi Allah kata setiap amal kita nanti Allah bagi kita tengok satu persatu. Satu persatu Allah akan bagi tengok. Jadi kita mungkin tertanya-tanya, besar mana yang kita akan tengok? Kecil mana yang kita akan tengok? Maka Allah sebutlah, faman ya'mal mithqala dzarratin. Kalau amal kebaikan kita itu besar zarrah pun, kata Allah, yarah, kita akan tengok perkara tersebut. Kenapa penting tengok? Kenapa tak dengar? Kenapa Allah sebut kenapa tak Allah sebut faman ya'mal mithqala dzarratin yasma'? Kenapa tak sebut dengar? Pasal dengar. Kenapa Allah sebut tengok? Sebab kalau dengar saja, betul tak betul tuan-puan sekalian, ramai orang jadi macam ya ke? Kan tak percaya, betul tak? Jadi bila Allah kata amal ini dipertunjukkan, dipertontonkan, diperlihatkan, maka ramai orang takkan ada sesi nak bercanggah pendapat dengan Allah. Kalau dengar-dengar dia kata, kau mungkin cerita je kot, kau buat cerita ni kot, kan? Tetapi bila tengok tuan-puan sekalian, orang percaya. Dia macam analogi beginilah tuan-puan sekalian. Kawan kita, dia keluar awal, contoh hari Sabtu baru ni tuan-puan sekalian, jam kan, jalan raya kita kan. Hari Sabtu baru ni kawan kita ni keluar awal. Jadi bila dia dah ada kat jalan raya tuan-puan sekalian, lalu kat highway, dia kata, jalan jam ni, jangan keluar sekarang, jalan jam teruk dekat highway sekarang. Kita ni tuan-puan sekalian, bila dengar khabar berita ni, kadang-kadang ada yang jenis percaya cepat, ada pula kata ya ke, kan? Tak percaya, dia dengar ni orang nak cerita pasal jam ni, ya betul ke jam ni. Tapi tuan-puan sekalian, dia pun endahkan apa berita yang dia dengar sebab tak percaya punya pasal. Tapi bila dia masuk highway, dia tengok dekat depan banyak kereta dan kereta dah tersumbat, masa tu baru dia percaya. Sebab apa? Sebab dia dah tengok dah benda tu. Jadi begitulah tuan-puan sekalian gambaran dekat hari kiamat nanti. Sebelum hisab, Allah kata kau tengok dulu amal kamu ni. Supaya kamu tak kata aku buat-buat sendiri, tak ada. Ni kamu tengok kan, tengok ni semua amal ni kamu buat belaka ni. Dan benda itu dipertontonkan secara bertulis, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Detail pula tu Allah tuliskan dia. Okey, jadi di sudut amalan kebaikan, maka Allah kata sebesar zarrah pun Allah akan bagi kita tengok. Dan begitu juga tuan-puan sekalian, amalan-amalan keburukan kita, maka Allah juga akan bagi kita tengok benda tu. Jadi ada kaitan tak cerita pasal yaumul hisab? Ada, iaitu Allah nak bagi tahu sebelum hisab Allah bagi tengok dulu. Allah bagi tengok dulu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi surah Al-Zalzalah ada cerita pasal yaumul hisab itu sendiri, tapi lebih kepada peri sebelum berlaku hisab. Surah Al-Adiyat tuan-puan sekalian, ada ke tidak cerita pasal yaumul hisab dalam suratul Adiyat? Ada tak? Surah Al-Adiyat ni surah wal-adiyati dhabha. Walaupun cerita surah ini basically pasal kuda perang, tuan-puan sekalian pernah dengar kan tadabbur surah Al-Adiyat ataupun cerita sedikit pasal Al-Adiyat. Al-Adiyat ni tuan-puan sekalian adalah kuda perang. Kuda perang. Tapi lebih surprising tuan-puan sekalian, lebih mengejutkan kita adalah bila Allah sebut kuda perang, kita mungkin expect mesti ni kuda jantan. Tapi tuan-puan sekalian tahu tak, dalam fakta peperangan, sains peperangan, antara kuda yang selalu dipilih untuk dipacu masuk ke medan jihad, masuk ke medan perjuangan adalah kuda betina, bukan kuda jantan. Bukan kuda jantan.
Sebab wal adiyat, tuan-tuan sekalian, Allah sebut dalam sebutan yang feminin, bukannya maskulin, bukannya mudzakkar, tapi muannas. Sebab ada al-adiyat dekat situ. Jadi kuda betina yang dipilih untuk dibawa ke dalam medan peperangan. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Kenapa tidak kuda jantan? Kita mungkin kata kuda jantan ni lebih lasak, tetapi kenapa dipilih kuda betina? Dan kenapa orang nak masuk berperang pilih kuda betina? Sebab apa? Sebab tuan-puan sekalian, orang yang pergi peperangan ni dia ada dua matlamat dalam kepala dia. Yang pertama tuan-puan sekalian, di samping dia nak tunjukkan yang kuda dia tu hebat, dia nak tunjukkan juga kuda dia itu cantik. Sebab kuda tuan-puan sekalian rata-rata tangkas, rata-rata laju. Cara yang lain untuk nak bagi orang impress tengok kuda adalah bawa kuda yang cantik-cantik. Jadi nak dibandingkan kuda jantan dengan kuda betina, kita tahulah mana lebih pandai berhias. Tuan-puan sekalian dengar macam kelakar, tapi betul tuan-puan sekalian. Rupa-rupanya perangai orang suka make up kereta, bagi cantik, kereta besar-besar, dah ada sejak dulu lagi. Bayangkan tuan-puan sekalian, cerita dalam surah Al-Adiyat ni cerita pasal 10 orang bandits, 10 orang pembunuh tuan-puan sekalian. Ataupun bandits ni apa dalam bahasa Melayu? Bandits ni macam pembunuh upahan, pembunuh bersiri. Lebih kurang dia macam pembunuh. Dan mufassir menyebutkan suratul Adiyat yang masuk ke tengah-tengah pihak musuh ni tak ramai pun. Yang menunggal Al-Adiyat ni tak ramai pun, lebih kurang 10 orang saja. Nak lawan pihak musuh yang mungkin 10 kali ganda daripada mereka. Jadi apa guna sangat bawa kuda cantik-cantik? Dah tahu dah 10 lawan 100, mesti 100 menang daripada 10. Tapi punya confident orang ni, dia kata tak apalah, kalau kita nak kalah, biar kalah tu bergaya. Ingat perangai ni tuan-puan sekalian, zaman sekarang jika ada tuan-puan sekalian nak apa-apa biar bergaya. Zaman dulu dah ada dah, masuk ke medan perang dalam keadaan dah ada possibility kalah, tak apa kalah pun, yang penting kita kalah bergaya. Kita kalah tu, kita tunggang kuda yang bergaya. Jadi ada cerita tu, tapi itu bukan cerita kita malam ni, itu dah tadabbur surah Al-Adiyat dah. Tapi nak cerita yang tuan-puan sekalian, dalam surah Al-Adiyat ada satu babak tu, ada satu ayat tu Allah sebut, macam ayat dah, bu'athira ma fil qubur tu, macam kepala ayat dah, afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Kan Allah sebut kan, Allah kata bila tiba hari kiamat nanti, bu'athira ma fil qubur, segala benda yang ada kat dalam kubur ni akan dibongkarkan. Jadi mufassir kata apa tuan-puan sekalian, apa benda yang akan dibongkarkan dalam kubur ni? Bukan sekadar jasad manusia saja, tapi termasuklah amalan-amalan manusia. Jadi bila dah dibongkarkan segala amalan, buat apa takkan bongkar saja? Mestilah dianya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surah Az-Zalzala mengekalkan membawa tema yaumul hisab. Al-Adiyat pun membawa idea yaumul hisab. Dalam surah Al-Qari'ah tadi imam kita dok baca, ada tak cerita pasal yaumul hisab? Hisab. Kata hisab. Ada? Ya Allah kata wa takunu jibalu kal ahni manfush fa amma man thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan amal kebaikan dia, maka baiklah balasan dia. Pasal apa tu? Yaumul hisab, nampak tak? Jadi tuan-puan sekalian, setakat terrekod Zazalah ada cerita pasal yaumul hisab, Al-Adiyat pun ada cerita pasal yaumul hisab, Al-Qari'ah pun cerita pasal yaumul hisab. At-Takatsur ada tak ada? Ada. Allah kata alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kan? Kalla sawfa ta'lamun. Kalaulah mereka tahu, satu hari nanti kamu akan tahu. Apa yang mereka akan tahu? Jenayah dalam surah At-Takatsur ni yang Allah sebut tentang orang tak beriman, jenayah yang mereka lakukan adalah sepanjang kat dunia mereka tak pernah lelah cari duit tak henti-henti. Dan dia orang ni tak pernah lelah duk mengira duit mereka tak pas sudah tuan-puan sekalian. Disebutkan oleh Allah hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk dalam kubur pun seolah-olah Allah nak bagi tahu aktiviti terakhir dia sebelum masuk kubur tu adalah duk cerita pasal duit. Duk cari duit, duk kira duit tuan-puan sekalian. Kenapa dia orang habiskan banyak masa hidup mereka untuk perkara ini? Sebab mereka lupa pasal adanya yaumul hisab itu. Sebab dalam surah An-Naba Allah sebut kenapa ramai manusia masuk dalam neraka? Sebab la yarjuna hisaba, mereka langsung tidak berharap kepada hari hisab itu. So bila tak berharap pada hari hisab, berkesan dia lupa purpose dia. Dia lupa matlamat dia hidup kat muka bumi ni untuk serve Allah, untuk beribadah pada Allah.
Jadi sebab dah dilalaikan dengan dunia, alhaakumut takatsur, memperbanyakkan harta benda itu telah menyebabkan mereka leka dan terhibur, maka lupalah juga hari hisab. Sebab tu Allah kata kalla saufa ta'lamun. Tak apa kau lupa sekarang ni, tak apalah. Tapi satu hari nanti bila keadaan itu berlaku kepada kamu, saufa ta'lamun, kamu akan tahulah cerita dia. Dulu-dulu masa kat dunia, masa hidup, kamu buat-buat tak tahu, kamu buat-buat lupa. Tapi tak apa, bila hari itu berlaku, saufa ta'lamun, kau akan tahu. Salah satu benda yang dia akan tahu adalah hari hisab tu benar, kiamat tu benar. Sepanjang kat dunia dia orang lupa benda tu, tapi Allah kata bila hari itu berlaku, dia akan tahu. Jadi surah Al-Adiyat, surah At-Takatsur pun ada cerita pasal yaumul hisab. Suratul Asr, ada tak tuan-puan sekalian cerita pasal yaumul hisab? Ada. Wal asr, demi waktu asar. Kenapa dalam banyak-banyak perkataan bila nak sebut tentang masa Allah pilih waktu asar? Pernah tak tuan-puan sekalian ada yang tadabburkan dekat sini? Ada tak? Tak ada. Tuan-puan sekalian tahu tak kenapa kita kena baca suratul Asr selepas kita habis kuliah? Kan biasa kan ustaz-ustaz kita bila tanda dia habis kuliah, tuan-puan sekalian tak boleh percaya penceramah kata yang terakhir. Tanda dia berhenti, tuan-puan sekalian tahu dia punya ceramah tu dah habis bila dia sebut tasbih kafarah wa suratul Asr. Baru habis. Tuan-puan sekalian, kenapa kena baca suratul Asr? Yang biasa diterjemahkan wal asr itu maksudnya demi masa. Tetapi tuan-puan sekalian, secara bahasa wal asr bukan maksud masa. Kan? Masa dalam bahasa Arab ada sebutannya as-sa'ah, itu masa. Ataupun al-waqt, itu juga masa. Tapi kenapa Allah guna al-asr yang bermaksud secara literal adalah waktu asar ataupun waktu petang? Jadi kenapa waktu petang sebagai simbolik pada masa? Saya tak nak cerita sekarang, cukup timbulkan tanda tanya dulu. Cuma nak bagi tahu tuan-puan sekalian, salah satu poinnya adalah waktu asar ni tuan-puan sekalian, untuk penduduk zaman Nabi dulu, majoriti pada zaman Nabi tuan-puan sekalian, pekerjaan mereka adalah peniaga. Ini kata ahli tafsir lah tuan-puan sekalian. Dalam tafsir kita akan nampak syarahan kenapa waktu asar dipilih. Majoriti tuan-puan sekalian yang ada kat sekeliling Nabi pada waktu itu, bila surah ni diturunkan, kerjaya masyarakat Mekah adalah apa? Peniaga. Jadi tuan-puan sekalian, bila waktu asar muncul, apakah yang berlaku untuk peniaga-peniaga ni tuan-puan sekalian? Dia orang dah buka kedai daripada pukul 8 pagi. Waktu asar ni waktu untuk apa? Waktu apa? Waktu tutup kedai. Tuan-puan sekalian ingat zaman sekarang jika guna tuan-puan sekalian 8 to 5, 8 sampai 5. Sekarang zaman dulu lagi dah cerita pasal benda ni dah tuan-puan sekalian. Start pagi, tutup petang. Jadi peniaga-peniaga ni bila dia tutup kedai tuan-puan sekalian petang-petang, tutup kedai saja ke? Contoh dia berniaga tuan-puan sekalian, dia berniaga daripada pagi sampai ke petang, dia tutup petang, dia tutup pada waktu asar tu. Dia tutup saja ke tuan-puan sekalian? Lepas tutup, tutup. Tuan-puan sekalian tak? Dia tutup saja ke? Lepas tutup balik rumah ke? Tak. Lepas tutup kedai tuan-puan sekalian, dia keluarkan sempua dia. Tak tahulah dia keluarkan zaman apa masa tu. Keluarkan apa ni? Sempua ni. Ataupun zaman sekarang kalkulator tuan-puan sekalian. Buat apa? Kira untung mah. Kan? Nak kira untung. Nak kira untung masa ni tuan-puan sekalian. Tengok berapa banyak sale hari ni, berapa banyak untung dapat hari ni. Jadi tuan-puan sekalian, cantik surah ini di saat manusia tengah duk leka tuan-puan sekalian, duk kira untung pada waktu asar. Cuba tengok ayat kedua Allah bagi tahu pasal apa. Diorang dalam kepala ni, peniaga-peniaga ni tengah kira untung ni. Untung. Ayat kedua cerita pasal apa? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam, nampak tak voice besar? Canggah. Manusia tengah duk kira untung. Dalam kepala untung ni, profit banyak hari ni. Tapi Allah duk sembang pasal apa? Bukan untung. Allah duk sembang pasal rugi. Jadi apakah yang telah menyebabkan mereka rugi tuan-puan sekalian? Sebab waktu terus berdetik. Masa ni tuan-puan sekalian, waktu ni dia tak akan bergerak ke belakang. Dia bergerak ke depan. Jadi bila masa bergerak ke depan, dalam keadaan manusia ni pula dia ada tarikh tamat dia, mati dia tuan-puan sekalian. Jadi bila masa bergerak ke depan, waktu mati ni makin dekat ke makin jauh? Makin dekat. Jadi bila manusia dah sedar dia ada tarikh mati, dan tarikh mati dia tu makin dekat tuan-puan sekalian, apa yang manusia buat? Manusia tidak bekerja-kerja untuk melakukan 4 perkara yang Allah sebutkan dalam ayat tu. Iaitu dia tak bekerja-kerja untuk beriman.
Mereka tak bekerja-kerja untuk beramal saleh. Mereka tak bekerja-kerja untuk nak melakukan pesan-pesan kepada kebenaran, dan tidak bekerja-kerja untuk berpesan dengan kesabaran. Jadi inilah 4 perkara yang menyebabkan manusia rugi pada hari ini bila tak buat. Dan Allah kata syarat untuk tak nak rugi adalah lakukan bukan 2 daripada 4. Allah kata syarat untuk tak rugi adalah kamu kena lakukan keempat-empatnya sekali. Tak boleh kata saya nak buat satu je lah ustaz, amanu je, wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, tak nak buat. Tak boleh. Sebab syarat untuk nak kata illa dalam ayat tu, sebab Allah kata semua manusia rugi kecuali. So kecuali dalam ayat itu tuan-puan sekalian merujuk kepada keempat-empat orang itu, keempat-empat tindakan itu perlu dilakukan oleh seseorang individu. Sebab tu hari ini kalau kita dah mampu beriman dan beramal soleh tuan-puan sekalian, kalau tidak watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr, kita masih lagi rugi. Kenapa? Sebab tuan-puan sekalian, ketahuilah pada orang-orang yang masih lagi tidak mampu beriman dan beramal soleh, diorang ini ada kemungkinan boleh sabitkan kita kesalahan dekat akhirat nanti. Cara dia macam mana? Kita selesa beriman dan beramal soleh, tak buat watawassaw bil haq watawassaw bis sabr ni tuan sekalian, tiba-tiba akhirat nanti ada orang hadir depan Allah, ya Allah, kau hukum orang yang dikatakan beriman dan beramal soleh tu. Lalu kita bertanya kenapa? Sebab dekat dunia dulu tak pernah sekali pun dia ajak aku untuk beriman sama-sama dengan dia, dan tak pernah sekali pun dia ajak aku untuk beramal soleh sama-sama dengan dia. Kan? Yang lebih malang sekali tuan-puan sekalian adalah bila ahli keluarga tidak diajak untuk melakukan kebaikan bersama-sama dengan kita. Suratul Asri nak ajar kita, tahu tak kenapa lepas kuliah kita baca? Dah jawab soalan dia tuan-puan sekalian malam ni. Tak dia kata nak tangguh, kan? Dia terjawab. Tahu tak kenapa? Sebab surah ni nak ingatkan kepada kita, lepas kita ada ilmu, jangan duk bangga sorang-sorang, ye ada ilmu. Allah nak ingatkan kita, bila bertambah ilmu, bertambah jugalah tanggungjawab kita nak sedarkan orang lain. Kita duk bangga. Ini ada orang jenis manusia ni tuan-puan sekalian, bila dia ada banyak buah ilmu dekat dalam kepala dia, dia jadi sombong. Dia lupa tuan-puan sekalian, dia rasa dia tu paling pandai, sampai dia rasa macam cukuplah aku seorang pandai, dia tak perlu nak pandaikan orang lain. Patutnya bila kita ada secebis hidayah yang Allah berikan kepada kita berdasarkan ilmu yang kita pelajari, kita kena sebarkan. Kan? Masyarakat Muslim ni terbina bukan sebab kita ni memang ada satu program yang besar-besaran kita buat tuan-puan sekalian. Masyarakat Muslim terbina adalah daripada banyaknya individu Muslim yang ada ni. Dan individu Muslim tuan-puan sekalian dibina daripada mana? Bila ada fardiyah punya touch, ada sentuhan individu ke individu. Contoh tuan-puan sekalian, habis belajar hari ni malam ni tuan-puan sekalian, balik ke rumah jumpa anak seorang ni, tadi ayah belajar, kita kena jaga masa, contoh. Kan? Tuan-puan sekalian jangan ingat sampai kepada seorang tu dia akan berakhir dekat situ. Dia akan beranak lagi ke tempat-tempat lain. Okey? Jadi tuan-puan sekalian, sebab itulah masih rugi lagi pada orang yang beriman dan maksudnya. Tuan-puan sekalian, apa kaitan dengan yaumul hisab tadi? Kaitannya tuan-puan sekalian adalah masa Allah hisab manusia, kebanyakan manusia ini berada dalam keadaan akhsarina a'mal. Mereka berada dekat dalam kerugian. Maka dalam suratul Asri Allah bagi jawapan, ini cara yang kamu tak akan rugi bila masuk dekat alam akhirat, bila aku hisab kamu. Amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sebab suratul Kahfi bagi tahu kat kita tuan-puan sekalian, ada orang hadir depan Allah Subhanahu wa taala, dia berlaku macam mana tahu? Alladzina annahum yuhsinuna sun'a. Dia rasa macam aku buat benda baik ni. Kan? Dekat dunia aku datang kuliah-kuliah banyak dekat masjid, solat jemaah tak tinggal. Rasanya kalau Allah nak hisab aku ni, baik ni, boleh ni, syurga ni. Dia yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tapi dia main rasa-rasa je. Tapi Allah sebut dalam keadaan dia tengah rasa-rasa macam buat baik, Allah kata akhsarina a'mala. Tak, sebenarnya dia tak perform pun. Dia tak dipandang baik pun sebenarnya. Dia je rasa dia buat baik, tapi pada pandangan Allah, no, kau tak baik, kau rugi dalam amal. Nampak? Suratul Kahfi kita baca setiap hari Jumaat tuan-puan sekalian kan? Allah sebut siapakah golongan yang rugi amal dia? Orang yang rugi amal dia adalah bila dia sepanjang dia hidup kat muka bumi ni, dia rasa macam dia sudah buat baik, dan dia rasa macam dia bakal dapat balasan yang baik-baik sahaja.
Dia main rasa-rasa, dia main sangka-sangka, tuan-puan sekalian. So bila sangkaan-sangkaan ni lah tuan-puan sekalian telah menyebabkan kita leka sampai kita lupa untuk islah orang lain. Untuk kita ajak orang lain jadi baik sama, sebab kita dah selesa dengan current situation kita sendiri. Aku dah boleh solat, aku dah boleh baca Quran. Kita duk rasa bangga dengan amal kita buat pada hari ni. Main sangka gitu lah. Tu yang melekakan kita sampai kita tak ajak orang lain sama untuk membuat kebaikan. Boleh semua? Jadi suratul Asri kaitannya dengan yaumul hisab adalah kaitannya apa benda? Allah bagi jawapan macam mana nak elakkan rugi bila dihisab oleh Allah nanti. Jadi tuan-puan sekalian, bahagian kelima ni berdasarkan daripada surah Al-Zalzalah sampai Al-Humazah memang ada cerita pasal yaumul hisab. Jadi bila duk dengar lepas ni imam ke ataupun kita duk baca daripada Al-Zalzalah sampai Al-Humazah ini, boleh letakkan dalam kepala tuan-puan sekalian, oh ada cerita pasal hisab dekat sini. Walaupun tak boleh terjemah satu-satu kalimah daripada surah-surah yang kita baca daripada kumpulan bahagian kelima ini, maka at least dah ada idea sikit dah. Oh ada cerita pasal yaumul hisab. Boleh semua? Saya jarang nak bincang satu-satu surah ni tuan-puan sekalian. Tapi rasa macam malam ni rasa berlapan dada nak sebut. Malam ni rasa macam tinggal lagi 2 je kan. So sempat lah kot. InsyaAllah. Okay, baik. Jom kita pergi pada bahagian yang seterusnya. Bahagian yang ke-6. Iaitu bahagian ke-6 saya cerita pasal tema dia pasal apa dulu. Bahagian ke-6 ni adalah tuan-puan sekalian boleh tulis kat situ. Walaupun pada nota tu ditulis sirah 23 tahun dari kekalahan menuju kemenangan, tapi saya rebrand, saya rename balik nama dia. Betul juga tu dalam nota tu. Cuma saya rebrand kepada rumusan sirah 23 tahun dakwah Nabi. Okey, rumusan sirah 23 tahun dakwah Nabi. Jadi dalam bahagian ke-6, apakah kumpulan surah yang dekat dalam dia? Ada 7 surah dekat dalam dia. Iaitu daripada surah Al-Fil sampailah surah Al-Masad. Iaitu surah yang ke-105 sampai surah ke-111. Jadi ada 7 surah kat situ tuan-puan sekalian. Jadi cerita pasal apa? Rumusan sirah 23 tahun dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-puan sekalian tahu kan daripada mana datang angka 23 ni kan? Kan tahu kan? 13 tahun Nabi berdakwah dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah. So total up 13 campur 10, 23 tahun lah. So ini rumusan dia. Jadi surah Al-Fil sampai surah Al-Masad, Allah tengah buat kesimpulan perjalanan dakwah Nabi selama 23 tahun. Kita pun bertanya, ya ke Ustaz? Boleh ke Allah rumuskan dalam 7 surah? Dan 7 surah ni bukan panjang mana pun, pendek-pendek je. Boleh ke Allah rumuskan? Jom saya bawa tuan-puan sekalian pada rumusan. Yang ni kita discuss satu persatu. Dalam surah Al-Fil, tuan-puan sekalian, kita pergi pada surah yang pertama dalam bahagian ke-6 ni. Dalam surah Al-Fil, surah Al-Fil adalah surah yang menggambarkan cerita sebelum kelahiran Nabi. Betul tak? Sebelum kelahiran Nabi. Sebab cerita pasal Allah menghancurkan tentera Abraha, iaitu tentera bergajah tu tuan-puan sekalian, peristiwa ini berlaku sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul? Sebelum tu. Jadi sebelum kelahiran Allah cover dekat dalam surah Al-Fil. Cantik tak? Tapi Allah nak cerita pasal macam mana keadaan Mekah pada waktu itu. Iaitu bagaimana Allah memakbulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni pernah tadah tangan minta pada Allah, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Nabi Ibrahim selaku pengasas kepada Kaabah yang telah membangunkan Mekah, tuan-puan sekalian, dia pernah tadah tangan pada Allah minta 2 doa yang sangat besar. Iaitu dia minta pada Allah yang pertama, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Jadikan negeri ini ataupun Mekah sebagai negeri yang amina, aman. Satu permintaan Nabi Ibrahim. Yang kedua tuan-puan sekalian, warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billah wal yaumil akhir. Secara rumusannya nak mudah faham, doa kedua Nabi Ibrahim ni adalah Nabi Ibrahim juga di samping minta keselamatan, keamanan, dia minta pada Allah kemewahan dekat bumi Mekah. Jadi dalam bahasa kesimpulannya tuan-puan sekalian, 2K Nabi Ibrahim minta pada Allah untuk Mekah, keamanan, kemewahan. Dan tuan-puan sekalian, kedua-dua K ni tuan-puan sekalian, Allah makbulkan tak doa Nabi Ibrahim? Makbulkan. Terbukti tuan-puan sekalian, K yang pertama ni Allah makbulkan dalam surah Al-Fil. Bila ada tentera yang sangat kebal bawa pula pacuan ataupun kenderaan gajah-gajah yang kebal, tebal dia punya kulit-kulit dan isi,
Tiba-tiba Allah binasakan mereka tanpa orang Mekah dan orang sekeliling Kaabah buat apa-apa pun. Dia orang tahu ada orang datang nak hancurkan Kaabah, tapi dia orang tak perlu buat apa-apa. Allah yang tolong protect, Allah yang tolong lindung Kaabah ni, tuan-puan sekalian. Jadi Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim. Tetapi orang Quraisy pula, tuan-puan sekalian, masalah mereka ni adalah dia orang merasakan, dia orang tak rasa itu Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim. Sebaliknya mereka merasakan, tengok kami ni adalah kaum yang suci, kaum yang mulia. Ada orang nak buat kacau kat tempat kami, tengok ada satu kuasa menjaga tempat kami dengan penuh kemuliaan dan penuh rasa terjaga. Dia ada rasa macam dia tu kaum yang sangat mulia lah. Macam kaum lindungan Tuhan. Tuan-puan sekalian, dia rasa macam tu. Dia terlupa yang Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim sebenarnya. Okey, terbukti untuk K pertama surah Al-Fil. Jadi surah Al-Fil ni saya rimukan sekali lagi, dia berlaku sebelum kelahiran Nabi. Surah selepasnya, surah Quraisy, adalah Allah makbulkan K nombor 2. Kemewahan. Kan? Apa tanda Mekah ni mewah? Tuan-puan sekalian, Allah sebut dalam surah Quraisy. Allah sebut apa? Allazi at'amahum min ju'. Allah bagi tahu orang-orang Mekah ni, tuan-puan sekalian, tak dan rasa lapar. Allah at'ama dia. Allah bagi makan dekat depa ni, kat dia orang semua ni, tuan-puan sekalian, tak sempat rasa lapar dapat makan. Tak sempat rasa lapar dapat makan. Tandanya apa? Mewah. Sebab bila Allah sebut at'amahum min ju', min dekat situ, tuan-puan sekalian, dengan ju' selepasnya menggambarkan dia orang ni tak sempat rasa lapar. Dia orang dah kenyang dalam satu sesi makanan, tuan-puan sekalian, tiba-tiba tak dan masa tu, contoh satu tempoh masa yang panjang dah berlalu, tak sempat dia nak rasa lapar, makanan dah ada dah untuk dia. Sebila lapar tu datang, dah ada makanan dah untuk dicapai. Mewah tak mewah ni? Mewah, tuan-puan sekalian. Okey, jadi dalam surah Quraisy ni, tuan-puan sekalian, Allah nak bagi tahu bahawasanya Mekah ni dia mewah. Tetapi mereka ini, tuan-puan sekalian, tidak pandai untuk nak ucap terima kasih pada Tuhan yang memberikan mewah itu. Surah Al-Fil, Allah dah bagi dah peringatan. Ni dah, aku dah bagi dah keselamatan. Harapnya beringatlah. Tapi tak beringat, tuan-puan sekalian. Allah bagi pula mewah. Ingat ke pandai terima kasih dengan Tuhan? Tak terima kasih lagi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Allah suruh, "Falyabudu rabb hadzal bait." Kau abdikan diri sekarang pada Tuhan rumah ini. Kau sendiri tahu bila kau duduk dekat sekeliling rumah Allah ini namanya Kaabah, kau dapat banyak sangat kelebihan dan benefits. Tapi 2K dah aku bagi dekat kamu, tapi sepatah terima kasih pun tak bagi tahu dekat aku, tak ucap dekat aku. Falyabudu rabb hadzal bait. Abdikan diri kepada Tuhan rumah ini. Jadi tuan-puan sekalian, dalam surah Quraisy ini Allah bagi tahu perangai sebenar orang Quraisy. Salah satunya adalah mereka ni tak pandai nak ucap terima kasih kepada Tuhan yang selayaknya untuk diucapkan terima kasih. Dia orang dapat keselamatan, dia orang dapat kemewahan, jadi larut, jadi lupa diri, tuan-puan sekalian, tak ingat kepada jasa baik Allah kepada mereka. Okey, jadi ini adalah surah Al-Fil, surah Quraisy. Allah bagi tahu gambaran macam mana orang kata perangai-perangai orang-orang yang ada kat sekeliling Nabi, tuan-puan sekalian, pada waktu itu. Kan? Apakah antara sebab kenapa Nabi sesak dada, tuan-puan sekalian, melihat amalan jahiliah ni? Salah satunya adalah mereka ni seolah-olah tak pandai terima kasih dengan kebaikan yang mereka ada. Tak pandai nak ucapkan terima kasih pada Tuhan yang telah memberikan kebaikan. Okey? So itu adalah surah Al-Fil dengan surah Quraisy. Masuk surah Al-Ma'un, selepas Allah bagi tahu, okey, inilah tempat yang kamu akan berdakwah ya Rasulullah. Dia ada keselamatan, dia ada kemewahan, tapi ramai manusia tak pandai ucap syukur pada Allah. Surah Al-Ma'un pula bagi tahu dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ada lagi satu isu besar. Ingat ke dia tak pandai nak ucap syukur tu dah cukup besar dah masalah? No, Al-Ma'un bagi tahu ada satu lagi isu lagi besar daripada itu. Apakah isu dia? Isu yang lagi besar adalah Mekah sekarang dipimpin oleh orang-orang yang salah. Jadi dalam ayat sebelum ni Allah bagi tahu secara umum masalah orang-orang Quraisy kat Mekah. Tapi lagi kritikal adalah sebab surah Al-Ma'un bagi tahu dahlah masyarakat dah kritikal, pemimpin ke atas lagi kritikal. Sebab tu double triple kritikal yang berlaku dekat Mekah sekarang ni, wahai Muhammad. Kenapa macam tu?
Sebab tu pasal Allah bagi tahu, kau tengok dah parah kan masalah tadi kan, dia orang tak mengabdikan diri pada Allah kan wahai Muhammad. Ni tengok leader dia orang ni apa dia buat? Fala yahuddu ala ta'amil miskin. Sebelum tu apa? Ara'aita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Bayangkan leader-leader yang pegang hasil bumi, dia langsung tidak memberikan kebajikan kepada anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menggalakkan bagi makan kepada orang miskin. Jadi tuan-puan sekalian, Allah bagi tahu dah parah masyarakat. Parah tu disebabkan pemimpin tu dekat atas tu parah. Teruk perangai pemimpin ke atas tu. Sebab pemimpin ke atas tu tidak ada nilai kemanusiaan. Betul tak? Tuan-puan sekalian, meskipun nilai keagamaan tidak ada dalam diri manusia, sekurang-kurangnya tuan-puan sekalian, manusia ni secara fitrahnya dia ada nilai kemanusiaan. Betul tak betul? Apapun agama tuan-puan sekalian, betul tak betul tuan-puan sekalian, hari ni kita tengok apapun agama kalau apapun agama, seorang tu contoh dia bukan beragama Islam, tapi kalau tuan-puan sekalian dia tengok orang susah depan mata dia tuan-puan sekalian, dia rasa nak tolong tak? Tak perlukan agama pun tuan-puan sekalian untuk meraihkan perasaan simpati untuk bantu orang susah. Cukup dengan menjadi manusia sahaja kita akan rasa nak tolong orang susah. Tapi Allah bagi tahu kritikal Mekah ni, satu sebab dia tak abdikan diri pada Allah, sah-sahlah agama tak ada. Tapi lagi teruk orang Mekah sekarang ni wahai Muhammad, sebab kemanusiaan pun kosong. Nampak tak? Jadi 3 surah dekat dalam bahagian ke-6 ni tuan-puan sekalian, Allah nak cerita pasal apa ni? Nak cerita pasal inilah tempat yang kau akan berdakwah wahai Muhammad. Pengenalan kepada siapa mad'u Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-puan sekalian, agak-agak kalau inilah perangai orang Mekah, agak-agak struggle tak Nabi nak menyampaikan dakwah? Struggle tak? Dan agak-agak tuan-puan sekalian, Nabi akan ada tak titik yang dia akan rasa berduka cita tuan-puan sekalian bila menyampaikan dakwah? Sebab orang tak terima dakwah dia. Tuan-puan sekalian, kalau tak terima agama, itu pun dah cukup menyedihkan. Ini kan pula tuan-puan sekalian, sampai orang-orang Mekah tidak ada perasaan simpati bila anak lelaki Nabi Muhammad meninggal dunia. Sebab tu surah seterusnya surah Al-Kawthar. Surah Al-Kawthar, sebab turun dia tuan-puan sekalian, sirah di sebalik turun surah Al-Kawthar yang pendek. Kita semua suka baca surah ni kan? Kan? Surah favourite kita belaka ni kan? Tapi surah ni tuan-puan sekalian ada cerita di sebalik dia. Cerita apa? Cerita pasal sebelum surah ni turun, Nabi Muhammad diuji dengan kematian anak lelaki baginda. Tuan-puan sekalian, kalau orang yang ada kemanusiaan tengok ada orang kehilangan anak, akan rasa nak ucap simpati tak pada dia, nak ucap takziah tak pada dia tuan-puan sekalian. Tapi tuan-puan sekalian tahu apa Abu Lahab? Abu Lahab ni siapa? Pakcik Nabi. Pakcik Nabi tuan-puan sekalian, bila dengar Nabi Muhammad kematian anak lelaki, dia pergi bersorak satu Mekah tuan-puan sekalian, duk launkan satu perkataan, Batara Muhammad, Batara Muhammad. Perkataan itulah yang Allah rakamkan dalam ayat terakhir surah Al-Kawthar tu. Batara, inna syani'aka huwal abtar, tu abtar tu. Yang disebutkan oleh Abu Lahab, Batara Muhammad. Awas Batara Muhammad, telah terputus kemuliaan buat Muhammad. Dia duk laungkan tuan-puan sekalian dekat sekeliling Mekah perkataan itu. Terputus dah kemuliaan buat Muhammad, terputus kemuliaan buat Muhammad dengan kematian anak lelaki itu tadi. Jadi nampak tuan-puan sekalian, surah Al-Kawthar Allah gambarkan Nabi pun sedih mengalami keadaan sebegitu. Tambah-tambah pakcik sendiri pun tak support dakwah dia. Ada pakcik yang support, tapi Abu Lahab ni memang totok duk lawan Nabi duk lawan Nabi tuan-puan sekalian, pakcik sendiri ni. Tapi tuan-puan sekalian, apa akhirnya Allah bagi tahu? Untuk motivasikan Nabi, Allah bagi satu janji bersifat future kepada Nabi, iaitu wahai Muhammad, hang tak usah kalut. Kau tak usah bimbang wahai Muhammad. Inna a'tainaka al-Kawthar. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada kamu Al-Kawthar wahai Muhammad. Dan kalau tuan-puan sekalian buka tafsir pada hari ini, salah satu tafsiran Al-Kawthar adalah kota Mekah itu sendiri. Allah nak bagi apa dekat Nabi? Allah nak bagi kota Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab surah sebelum ni Mekah kritikal dengan masyarakat dia, Mekah kritikal sebab leader ke atas teruk, tak ada kemanusiaan. Maka berita baik wahai Muhammad, aku tahu kau tengah sedih, tapi berita gembiranya adalah aku nak bagi kamu Al-Kawthar itu. Dalam bahasa tafsir, aku nak bagi kamu Mekah tu balik kat kamu. Okey tak okey?
Jadi nak bagi tahu sekarang ni kau memang sedih sebab orang tengah tolak kamu, tapi believe me wahai Muhammad, lebih kurang macam itulah naratif Allah. Believe me wahai Muhammad, Mekah tu akan dapat dekat kau balik. Kau akan jadi penyambung legasi Ibrahim alaihissalam. Kau tak usah bimbang, layan je. Allah kata macam tu, layan je. Okey. Jadi tuan-puan sekalian, inilah permulaan fasa Nabi mendapat Fatuhu Mekah kembali. Nampak tak rumusan tu berlaku? Kan? Oh, habis masa dah. Bukan baru start tadi macam mana? Oh, azan dulu. Boleh? Azan dulu kan? Ha. Oh, kalau tahu tadi tak panjangkan dia punya kupasan. Gitulah tuan-puan sekalian. Okay, kita azan dulu Boleh berapa minit tuan-puan sekalian? 3 minit, 4 minit boleh? Sambung sikit Boleh Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Tuan-tuan sekalian, izinkan saya tuan-tuan sekalian dalam beberapa minit lagi, boleh Boleh sebut beberapa minit tu saya tak berani nak sebut 7 ke 6 ke kan. Saya cuba sedaya mungkin, secepat yang mungkin, insya-Allah. Okay, baik tuan-tuan sekalian, jadi saya nak ringkaskan cerita. Al-Kautsar ini adalah Allah dah start dah macam mana flow perjalanan Nabi. Maksudnya Nabi ni rumusannya adalah sepanjang 23 tahun dakwah Nabi ni, Allah nak bagi tahu satu fasa ini adalah Allah nak bagi tahu apa pun yang berlaku dalam fasa ini kau akan berakhir dengan kejayaan. Itu janji Allah. Yang kedua adalah Allah nak bagi tahu tuan-puan sekalian, dalam perjalanan kamu memang akan lalui detik-detik yang menyedihkan sebegini. Orang tak hormat, rasa sedih kamu, orang akan sentiasa memberikan kata-kata kesat kepada kamu, menghina kamu. Itu lumrah dia. Jadi surah pendek yang kita duk semua baca tu, selalu baca ni tuan-puan sekalian, dia tak semata-mata pendek sebab nak cepat habis solat tau. Tapi surah ni kalau difahami tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat bagi komen, tuan-puan sekalian, bila surah ini diturunkan, wajah Nabi yang pada asalnya macam ni, kalau tuan-puan sekalian tengok emoji WhatsApp tu kan, dia ada emoji yang mulut dia macam tu yang sedih tu tuan-puan sekalian kan. Tapi bila turun suratul Kautsar, para sahabat mengatakan Nabi berubah wajah daripada macam ni, berubah jadi macam ni. Siapa tak sedih tuan-puan sekalian kehilangan anak? Ini mungkin barangkali perkara yang mungkin paling sedih dalam kehidupan kita, iaitu kita kehilangan orang kita sayang. Betul tak betul?
Tapi Allah Subhanahu Wa Taala bila bagi janji macam ni dekat Nabi, Nabi berubah wajahnya daripada masam, sedih, berubah wajah ceria Nabi Muhammad. Bukan sebab Nabi gembira kematian anak lelaki, tidak. Tapi sebab janji Allah itu menyebabkan Nabi kembali bertenang. Nabi kembali bertenang. Jadi di situlah bermula kerumusannya. Sebelum kelahiran ada ceritanya, masa tengah-tengah dakwah Nabi ada ceritanya. Surah Al-Kafirun, Allah nak bagi tahu tuan-tuan sekalian kepada kita semua dan kepada Nabi Muhammad, satu benda yang kau kena tahu Muhammad, orang-orang Mekah ini adalah orang yang memang tetap pendirian. Sampai bila kau ajak dia masuk dalam agama kamu, dia tak nak ikut. Lalu kalau sudah mereka diajak banyak kali dan mereka masih tak ikut, wahai Muhammad, satu, kau kena tunggu kata daripada aku untuk berputus asa. Kalau kau nak putus asa atas kau punya kesimpulan sendiri, atas kau punya pilihan sendiri, wahai Muhammad, tak boleh. Kau tak layak buat macam tu. Tetapi kau boleh berhenti. Sorry, saya tarik balik statement putus asa tu. Kalau kau nak berhenti, wahai Muhammad, kau jangan berhenti ikut rumusan dan kesimpulan kamu. Tapi kalau kau nak berhenti, tunggu green light daripada aku. Sebab tu surah Al-Kafirun, ramai orang salah faham, seolah-olah macam, Ustaz, boleh ke kita mengkafirkan orang? Kan? Seolah-olah macam ayat ni Allah seru, Allah menggambarkan Nabi itu menyebutkan perkataan kepada orang Quraisy, ya ayyuhal kafirun. Macam Nabi pun ada gelar orang kafir. Tapi tuan-tuan sekalian kena perhati betul-betul surah Al-Kafirun ni. Bukan Nabi yang sebut perkataan ni. Tapi bila ada qul dekat depan tu, maksudnya words itu bukan datang daripada mulut Nabi. Tapi Allah yang suruh Nabi cakap benda tu. Sebagai seorang manusia, atas kapasiti manusia, kita tak layak langsung nak letakkan hukum kafir pada orang. Sebaliknya bila Nabi sebut benda tu, ketahuilah ada qul dekat awalnya. Maksudnya Allah yang tengah sebut. Tapi Allah wakilkan Nabi untuk sebut bagi pihak Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya hukuman, gelaran itu datang daripada siapa? Bukan Nabi. Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jadi Allah bagi tahu memang kamu akan hadapi orang-orang yang memang jenis firm dengan pendirian dia, tak akan berubah, tak akan berganjak walaupun sedikit. Dia tak akan masuk dalam agama kamu. Sebab itulah lakum dinukum waliyadin, kan? Kau dengan agama kamu, aku dengan agama aku. Dan menariknya ayat terakhir surah Al-Kafirun, Allah sebut lakum dinukum, bukan lakum rabbukum. Allah tak kata dalam ayat ni kamu dengan Tuhan kamu, aku dengan Tuhan aku. Allah kata kamu dengan agama kamu. Bezanya apa? Kalau sebut Tuhan kamu dan Tuhan aku, maksudnya kita secara tak sengaja mengiktiraf Tuhan depa tu wujud. Faham tak? Tak boleh sebut kamu dengan Tuhan kamu. Bila disebut Tuhan kamu tu, maksudnya kita mengiktiraf Tuhan dia tu wujud. Sedangkan syahadah kita la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Maksudnya Allah itu ahad, Esa, satu. Tu je satu-satunya Tuhan dekat dunia ni. So bila kita sebut Tuhan kamu, seolah-olah Tuhan dia orang tu wujud. Sebab tu Allah kata lakum rabbukum, Allah kata lakum dinukum. Sebab agama tu wujud, Tuhan lain tu tak wujud. Boleh faham kan? Okay, so itu kesimpulan lah. Okay, bila masuk surah An-Nasr lepas tu, idza jaa nasrullahi wal fatah, kemenangan lah. So Allah kan dah janji surah Al-Kautsar, kan aku nak bagi Kautsar. Salah satu tafsirannya adalah Mekah tu sendiri. Surah An-Nasr adalah kemenangan. Idza jaa nasrullahi wal fatah, pembukaan kota Mekah berlaku. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Manusia masuk ke dalam agama Allah itu dalam keadaan afwajan, berbondong-bondong. Kemenangan untuk Nabi. Nampak tak Allah tengah buat rumusan sebelum, semasa dakwah, patut apa tawaran Allah dalam tempoh masa dakwah itu, dan Allah benarkan janji Allah dalam surah An-Nasr. Jadi di saat Allah dah benarkan janji Allah dalam surah An-Nasr, dah bagi Mekah dari dekat Nabi Muhammad, takkan orang-orang yang tentang Nabi itu Allah nak biarkan dia terlepas macam tu je. Surah Al-Masad bagi tahu apa pula nasib orang-orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Flow cantik tak? Rumusan 23 tahun dakwah Nabi Muhammad dalam 7 surah pada bahagian yang ke-6. Dan yang terakhir tuan-puan sekalian, boleh lagi? Boleh lagi? Tuan-puan sekalian boleh lagi lah. Yang mudah-mudah nak kerja esok, dia kata tak boleh dah Ustaz. Okey, yang bahagian 7 ni simple je. Okey, bahagian 7 saya namakan terus sebab tinggal 3 surah je lagi. Bahagian 7 adalah kehidupan ini sebuah ujian. Itu tema dia.
Kumpulan surah yang ada dekat dalam bahagian ketujuh ni adalah 3 surah je tuan-puan sekalian, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ustaz, saya jangan dengar ni Ustaz, Ikhlas, Falaq, An-Nas cerita pasal ujian. Ya tuan-puan sekalian, cerita pasal ujian. Sepantas kilat saya explain pada tuan-puan sekalian, insya-Allah. Kalau tuan-puan sekalian perasan dalam surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ada satu perkataan yang berulang-ulang tuan-puan sekalian. Perkataan apa? Surah Al-Falaq, surah An-Nas. Ada satu perkataan tu Allah ulang banyak kali. Surah apa? Perkataan apa? Bukan ayat perkataan. Kurang-kurang kalau campur 2 surah tu ada 5 perkataan sama. 5 tempat, 5 ayat ada disebut perkataan yang sama. Perkataan apa? Ada tak? Tengok semua tu kumat-kumat baca tu. Allahu Zubir Falaq, Ushir Makhlaq, Syarq. Tak ada, tak jumpa lagi. Saya tak sebut ayat perkataan, kalimah. Apa kalimah yang berulang banyak kali dalam kedua surah ni? Ya? Syarr kan? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab. Kan? Syarrin naffathati fil uqad, syarri hasidin idza hasad. Surah An-Nas satu syarril waswasil khannas, tapi ada pengulangan lah. Kan? Okey, ringkasan yang terpuaskan apa maksud syar? Syar ni maksudnya adalah kejahatan ataupun keburukan. Jadi bila namanya jahat, namanya buruk, ujian tak ni? Ujian tak ni? Ujian lah. Jadi Allah nak bagi tahu dalam hidup kita ni tuan-puan sekalian akan ada 5 jenis buruk yang kita takkan dapat lari. Dan 5 jenis buruk ini akan sentiasa menguji manusia. Jadi tuan-puan sekalian, kenapa surah Al-Ikhlas tak ada syar, tak ada perkataan syar pada surah Al-Ikhlas? Sebab cara untuk melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan ujian-ujian ini adalah kembali pada surah Al-Ikhlas tu sendiri. Okay? Cukup sekadar tu lah. Dia nak cerita dalam lagi tu, tapi cukuplah sekadar tu tuan-puan sekalian. Tapi now kita tahu dah, baru perasan syar tu berulang banyak kali. Kan? Ke siapa sini baru perasan ini tuan-puan sekalian? Baru perasan syar tu berulang banyak kali dekat 2 surah yang terakhir. Sebab Allah nak bagi tahu hidup ni memang sebuah ujian, sebab kita akan ada keburukan yang seolah-olah macam ekor. Ikut je kat belakang. Tawaskan balik rumah nanti cuba tengok apakah 5 keburukan tersebut. Dan itu juga hikmah kenapa doa kunut kita pagi-pagi, doa terakhir yang kita minta pada Allah lepas minta Allahumma hdini, minta hidayah, wa'afini, minta kesihatan, minta wa tawallani, minta tauliyah, wa barik li, minta berkat, dan terakhir kita minta apa? Wa qini syarra ma qadaita. Ya Allah, lindung aku daripada keburukan-keburukan. Keburukan apa yang kita lindung? Tu jawapan dia. Surah Al-Falaq, surah An-Nas. 5 jenis. Balik ni baca sendiri, insya-Allah. Boleh Boleh. Allah tu puas sekalian surah Al-Falaq, An-Nas je pun, insya-Allah Tentang imam baca lepas ni. Tak tahu kan? Jangan diterjemah dalam solat sudah. Okey. Jadi wallahu alam bisawab tuan-puan sekalian, kita dah bincang 7 bahagian. Saya tak sempat nak buat recap balik 7 bahagian tu. Insya-Allah bulan depan tuan-puan sekalian, lama nak tunggu tu. Bulan depan kita akan cuba sebutkan balik satu persatu 7 bahagian itu, dan kita akan masuk surah yang pertama dalam juzuk amma, iaitu surah An-Naba, insya-Allah. Sekalian boleh wallahu a'lam bisawab tuan-puan sekalian. Minta maaf tuan-puan sekalian terlebih lebih kurang 7 minit pada malam ni. 7 minit lebih kurang lah tuan-puan sekalian, 7 ke 8 minit. Minta maaf terlebih tuan-puan sekalian. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk daripada diri saya tuan-puan sekalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asr. Subhanakallah wa la asr innal insana lafi khusr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.